Sahih DRTM, jenama dipercayai. Mempesonakan. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nur Amalina Abdul Halim dalam Berita Melaka FM. Perkembangan pandemik COVID-19 di Melaka. Hanya 4 kes positif COVID-19 direkodkan Jabatan Kesihatan Negeri semalam. Ia melibatkan 2 kes tempatan dan 2 kes banduan atau OKT atau parti. Turut direkodkan ialah 2 kes sembuh. Sehingga kini terdapat 150 kes masih dirawat termasuk 1 di ICU. Solat tarawih mungkin boleh dilaksana di masjid dan surau pada Ramadan yang bakal tiba jika kes COVID-19 di negeri dan negara terus menunjukkan penurunan. Bagaimanapun menurut Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, keputusannya bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara. Sekiranya ia boleh dilaksana, prosedur dan kapasiti jemaah di masjid dan surau sama seperti prosedur ketika menunaikan solat Jumaat. Tetapi walaupun ia bergantung kepada MKN. Majlis Keselamatan Negara. Kalau dalam tempoh bulan Ramadan ini berlaku peningkatan positif COVID yang meningkat sehingga menyebabkan kita kembali semula ke perintah kawalan pergerakan, sudah pasti dalam mematuhi SOP itu tak adalah. Itu sebab saya kata tadi, kalau kita kasih dan sayangkan negeri dan negara kita ini, kita nakkan bulan Ramadan itu nanti dapat kita semula untuk bersolat tarawih, patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan surau Jumaat Ar-Raudah di Taman Paya Rumput Perdana. Pada perkembangan lain, UMNO Melaka sedia menghadapi pembubaran parlimen ataupun pilihan raya umum yang dijangka akan diumumkan pada bila-bila masa. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata pihaknya kini sedang merangka gerak kerja bagi menumpukan pergerakan fokus parti itu. Dengan keadaan hari ini kita tahu seperti mana semua tahu bahawa pilihan raya dah makin hampir. Jadi malam tadi kita imbas kembali kepada tahun lepas, apakah gerak kerja yang telah kita laksanakan, kemudian tu PDM dan lain-lain, melihat prestasi PDM, kesiapsiagaan telah mencapai ke tahap mana. Jadi kita sentiasa dalam keadaan bersiap sedia pada bila-bila masa saja kalau berlaku pembubaran parlimen ataupun PRU. Jadi kita mesti dalam keadaan kesiapsiagaan yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Lendu. Dalam usaha merancangkan semula kesenian dan kebudayaan di Melaka, Kerajaan Negeri merancang untuk melaksana jalinan 2 hala bersama negeri-negeri lain. Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jalani Khamis berkata, inisiatif itu bagi memastikan kepelbagaian seni dan budaya unik yang ada di Malaysia tidak hilang di telan zaman. Malah langkah itu juga dapat mengeratkan lagi hubungan 2 hala antara setiap negeri yang terlibat. Orang ramai juga katanya dapat mendalami serta melihat sendiri keindahan dan keunikan seni budaya Malaysia. Kebudayaan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita sekarang ni memang akan mempertingkatkan lagi dan sebenarnya sepanjang tahun COVID ini memang kita memberi latihan. Latihan-latihan budaya kepada kita punya pasukan-pasukan yang membuat persembahan supaya skill tu tak hilang. Dan memang kita dah ada buat perancangan dalam masa terdekat ni akan menolakkan skuad-skuad persembahan budaya kita ni ke negeri-negeri untuk mewujudkan hubungan 2 hala. Beliau ditemui RTM di Rembia Alur Gajah. Mengulas lanjut katanya dalam masa terdekat beliau akan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Terengganu mengenai perkara itu. Bagi membantu golongan belia menambah pendapatan, sebuah syarikat milik Bumi Putra yang mengendalikan penghantaran barangan dan makanan tapau melebarkan sayapnya ke Melaka. Pengerusi Penyelaras Dewan Undangan Negeri Duyung, Dato' Asyakari Abu Nur berkata, inisiatif dilaksana itu juga membantu belia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 kembali mendapat peluang pekerjaan. Malah ia secara tidak langsung menjadi medium kepada peniaga industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini bagi penghantaran produk mereka. Boleh terbuka kepada yang
rasa ini satu peluang untuk mereka lah. Bukan maknanya umur 18, 20, 21, tidak. Siapa pun boleh buat. Sebab kaedahnya bukan pada motor sahaja. Apa yang kita dengar daripada CEO yang ada kenderaan lain, lori boleh, kereta boleh, van boleh. Mudah-mudahan diterima oleh masyarakat lah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran program Tapau di Duyung. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Tapau, Dato' Anwar Abdul Rahman. Berita sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM akan menganjurkan pra-perlumbaan basikal sebagai persiapan atlet ke Olimpik Tokyo Jepun yang dijadual bermula 23 Julai depan. Menurut Setiausaha Agung PKBM, Dato' Asyakari Abu Nor, pra-perlumbaan itu akan diadakan pada 22 hingga 26 Mei di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Perbincangan mengenai program itu telah dilaksana bersama Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Olimpik Malaysia bagi memastikan ia mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara untuk penganjuran aktiviti sukan dan SOP ditetapkan Jepun sepanjang kejohanan Olimpik Tokyo berlangsung nanti. Kita akan menganjurkan pre-race di Velodrome Nilai untuk menganjurkan kejohanan untuk menyesuaikan suasana pandemik COVID ini semasa berlangsungnya Olimpik di Jepun nanti. Kita akan adakan kejohanan pre-race itu nanti pada 22 Mei hingga 26 Mei. Dan mudah-mudahan dengan langkah yang kita buat, persediaan yang kita anjurkan akan menghasilkan kejayaan lah pada sukan lumba basikal dalam Olimpik nanti. Beliau ditemui pemberita ketika menyempurnakan program Tapau di Duyung. Mengulas selanjut katanya Muhammad Azizul Hasni Awang atau The Pocket Rocket Man antara yang akan menyertai pra-perlumbaan itu. Muhammad Azizul Hasni yang kini berada di Melbourne, Australia bagi menjalani latihan sebagai persediaan ke Olimpik Tokyo dijangka pulang ke Malaysia pada 5 Mei depan. Sekian berita Radio Melaka FM. Berita disediakan oleh unit berita awal semasa RTM Melaka. Daftar di MySejahtera atau vaksincovid.gov.my untuk vaksin COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3